Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Rata-rata apabila saya berbual dan berdiskusi dengan anak-anak muda, tidak kira dalam atau di luar universiti, mereka kongsikan pengalaman yang sama dan pandangan yang sama berkenaan landscape politik negara. Bahawa mereka ingin menjauhi politik, mereka benci politik dan mereka muak dengan ahli politik. Ini tidak kira parti UMNO ke, pembangkang, kerajaan, bebas. Ia melibatkan semua. Kerana mereka melihat politik itu sebagai politik yang tidak berprinsip, yang didorong oleh kuasa, pangkat dan wang. Dan apabila mereka ada fahaman seperti itu, demokrasi di Malaysia secara keseluruhan jadi semakin lemah. Di mana anak-anak muda yang akan mewarisi negara tercinta akhirnya kibarkan bendera putih awal, tidak ingin menyertai proses pengundian kerana mereka melihat ahli politik yang mereka undi akhirnya boleh lompat pada bila-bila masa. Buat apa saya ingin keluar mengundi apabila akhirnya undian saya itu akan dibazirkan kerana politik pangkat, wang dan kedudukan. Mereka yang tidak melompat akan diugut tawaran untuk disogok. Dan mereka yang tidak berprinsip dengan melompat ditawarkan menteri, jawatan GLC dan beg-beg duit. Politik yang tidak berprinsip ini perlu diberhentikan. Dan jalan terbaik adalah dengan sokongan kepada akta ataupun pindaan perlembagaan yang telah dibawa melalui usaha dwi-partisan ini. Saya ingin kongsikan kisah peribadi. Kerana langkah Sheraton itu sendiri yang membawa kepada pengenalan akta ini melibatkan parti yang saya pernah asaskan pada satu ketika masa dahulu. Parti yang saya yakin bersama-sama dengan Pakatan Harapan akhirnya berjaya mencipta sejarah yang baru pada tahun 2018, di mana kekuatan itu dikongsi bersama dan kelemahan itu turut dikongsi bersama. Tetapi selepas kekalahan beberapa pilihan raya kecil, ada beberapa pihak yang mula menukar pandangan dan percaya bahawa jikalau kita tidak angkat kaki sekarang, akhirnya lenyaplah parti itu apabila pilihan raya umum yang akan datang. Prinsip saya kekal. Walaupun kita tewas, lebih baik kita tewas di tangan rakyat. Kerana jawatan menteri, ahli parlimen itu hanya sementara. Dan biarlah kita kalah, tetapi kalah bermaruah daripada kita menang dengan membelakangkan mandat rakyat itu. Dan saya ingat pada peringkat tersebut, saya ingatkan dan nasihatkan sahabat-sahabat saya, apabila kita menikam kawan, akhirnya kita juga yang akan ditikam. Dan sejarah telah terbukti, yang menikam akhirnya ditikam semula. Saya kongsikan ini bukan kerana saya ingin memperlekehkan sahabat-sahabat yang lama, tetapi sekadar untuk mengingatkan ahli politik muda atau mereka yang ingin menyertai politik pada masa yang akan datang. Saya berharap dengan pindaan akta ini tidak perlu lagi sejarah hitam ini berulang, kerana akhirnya kita dapat mengangkat politik yang matang, bermaruah, tidak perlu ugut-mengugut, tidak perlu tawar-menawar, kerana akhirnya kuasa itu terletak di tangan rakyat dan akhirnya dikembalikan semula kepada rakyat dan bukan kepada segelintir pencatur elit politik semata-mata. Kepada mereka yang sudah diugut, pernah diugut atau akan diugut, nasihat saya, berani kerana benar, kerana kita hanya sekadar kenderaan kepada aspirasi rakyat. Dan kepada mereka yang menugut, bertaubatlah, kerana akhirnya kuasa Allah dan kuasa rakyat itu jauh lebih besar. Dan akhirnya timbal balas itu tidak datang dari manusia, tetapi akan datang juga. Sebab itu melalui akta ini, beri laluan. Tuan Speaker, saya minta laluan. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Tuan Speaker, pada 9 hari bulan Februari tahun ini, ada satu kenyataan dikeluarkan oleh Ketua SPRM dan yang berbunyi seperti gini. Sukar buktikan tawaran wang kepada wakil rakyat lompat. Dan di dalam rencana itu, Ketua SPRM menerima bahawa SPRM menerima report-report yang telah pun dibuat terhadap wakil rakyat, di mana dinyatakan bahawa wakil rakyat itu lompat kerana diberikan tawaran kewangan. Itu satu. Keduanya, Tuan Speaker, kita juga ada keadaan-keadaan di mana seseorang itu lompat kerana beliau diugut akan diambil tindakan
untuk kes-kes tertentu dan sebagainya di mana laporan-laporan dibuat. Dan inilah satu kenyataan yang kita lihat. Saya boleh namakan tiga daripada ahli parlimen yang telah pun dengan cukup jelas menyatakan bahawa mereka disiasat dan diugut. Kalau tidak memberi sokongan kepada pihak-pihak tertentu, maka tindakan akan diambil terhadap mereka. Jadi kita, Tuan Speaker, bincang berkenaan dengan Akta Anti Lompat Parti. Lompat parti itu boleh berlaku apabila seseorang itu secara sukarela hendak lompat parti. Tapi juga ada keadaan di mana seseorang itu secara tidak sukarela kerana ada ugutan, kerana ada bayaran dan sebagainya, beliau lompat parti. Jadi saya nak minta pandangan daripada MUA. Apakah kita juga harus melihat kepada keadaan sedemikian di mana seseorang itu dibawa ugutan ataupun diberi sugukan untuk lompat parti? Di dalam hal kita bincangkan, perlunya kita ada undang-undang yang menyekat apa yang kita sebut kegiatan lompat parti sedemikian rupa. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Yang Berhormat Puchong, saya ada dua jawapan. Kepada sahabat-sahabat saya yang amanah dan berintegriti dalam SPRM dan ramai di antaranya begitu. Jalankan amanah dengan baik. Jangan sesekali cepat tunduk kepada si pencatur kuasa. Kerana masa akan membuktikan bahawa kebenaran itu akhirnya akan menang. Mungkin bukan pada tahun 2020 tetapi pada 2025, 2030. Contohnya mudah. Sebelum pilihan raya ke-14, mereka atau segelintir, bukan semua di SPRM berkata bahawa tidak ada salah laku langsung. Mereka dah berjumpa dengan pendema Arab. Tetapi sebaik saja tamat pilihan raya, tukar terus. Dan sampai ke hari ini kekal pendirian mereka dan di mahkamah sebegitu. Sebab itu kebenaran akan menang juga. Dan saya berharap akhirnya di dalam SPRM itu sendiri, pemimpin yang baik, amanah dan integriti harus diangkat. Dan mereka yang bersekongkol akhirnya akan dibogilkan juga dengan kebenaran pada masa yang akan datang. Kedua, berkenaan politik ugut-mengugut ini, saya rasa dalam bab ini, nasihat saya sama juga. Iaitu kita lihat mereka yang ditekan ya untuk melompat akan terus ditekan. Tetapi mereka yang melompat akan diangkat dan diberikan jawatan dan kemewahan. Sebab itu Akta Lompat Parti ini penting. Kerana apabila ada kestabilan, tidak wujud lagi keperluan untuk si pencatur kuasa untuk menggunakan atau dengan izin to weaponize democratic institutions to consolidate their own personal interest. Sebab itu saya berharap Akta Lompat Parti ini adalah permulaan kepada banyak lagi reforms yang akan datang. Mesej saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pertama sekali tahniah kerana berjaya untuk menyatukan kerajaan dan pembangkang melalui usaha bipartisan untuk mengangkat Akta Lompat Parti ini. Tetapi harapan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah supaya kita tidak terbantut hanya dengan reform ini. Jikalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh jadi Perdana Menteri yang pertama bukan sahaja berjaya meluluskan Akta Lompat Parti, tetapi turut untuk membawa Akta Pendanaan Politik, Political Funding Act, supaya akhirnya kita dapat membersihkan Malaysia landscape politik daripada politik wang, pencaturan elit, dan akhirnya kita dapat mengembalikan semula kuasa kepada rakyat, kurangkan pengaruh wang, kuatkan kuasa rakyat. Saya rasa Perdana Menteri berada di kedudukan yang terbaik. Usually in times of crisis will a person be truly tested, and that test will make our country stronger. Saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menyahut cabaran ini, tahniah, dan saya berharap pembaharuan ini akan terus dibawa kerana kita masih ada lagi to reset Malaysia, selamatkan Malaysia bukan untuk parti politik tetapi untuk rakyatnya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Seterusnya Yang Berhormat Jelun, silakan 8 minit.